Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada hari ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, saya ingin untuk ulang balik hadis yang kita baca di dalam khutbah tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi tanya kepada para sahabat. Ni di antara salah satu metod atau cara Nabi nak ajak para sahabat supaya lebih memberi perhatian kepada apa yang Nabi nak sampaikan kepada mereka. Nabi dahulukan dalam bentuk soal. Nabi sampaikan kepada mereka dalam bentuk pertanyaan, supaya secara tidak langsung bila nanti Nabi memberi jawapan, mereka akan memberi perhatian yang penuh. Samalah juga kita kadang-kadang kita tanya anak-anak kita, tahu tak apa ni? Dia kata tak tahu. Baru kita habaq ke dia apa benda. Kadang-kadang kita tak habaq terus. Ni nama dia sekian-sekian tak. Kita tanya dulu. Tahukah tak apa ni? Nak tarik perhatian dia. Nabi seorang manusia yang sangat bijak. Lebih-lebih lagi dalam mendidik umat baginda. Dipandukan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak cerita tentang manusia yang di dunia kelihatan banyak melakukan amal-amal salih. Yang kalau nak kira tu banyak. Dari sudut amal ibadat dia banyak. Tapi bila balik ke akhirat, apa pun tak ada. Lalu Nabi tanya kepada sahabat, Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa dia orang yang dikatakan orang-orang yang muflis itu? Kalau tanya kita orang muflis orang apa? Orang yang bankruptcy. Nak buat loan bank pun tak boleh, apa tak boleh. Disebabkan masalah hutang dan sebagainya. Maka itulah jawapan yang akan kita beri. Dan begitulah juga jawapan yang lebih kurang sama diberikan oleh sahabat. Lalu jawab sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata' ya Rasulullah. Orang muflis yang kami faham ialah mereka yang tidak ada dirham, tak ada duit. Wala mata', harta apa pun tak ada. Jadi sahabat beri pentakrifan muflis itu dalam skop apa yang mereka faham. Betul lah dari satu sudut. Muflis ni apa pun tak ada. Duit pun tak ada, sekupang pun tak ada. Harta apa pun tak ada. Maka jawapan yang diberikan oleh sahabat kepada Nabi,
bila ditanya oleh Nabi SAW. Bila Nabi dapat jawapan ni, barulah Nabi huraikan kepada sahabat. Ini cara metodologi yang digunakan oleh Nabi nak ajak para sahabat dan nak ajak kepada kita. Nabi dah tarik perhatian mereka. Mereka berasa jawapan mereka tadi betul. Maka Nabi kata, innal muflisa min ummati. Yang sebenarnya ialah golongan-golongan yang dikatakan muflis di kalangan umat aku. Man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Mereka yang balik ke akhirat bawa himpunan pahala daripada sembahyang. Sama ada fardunya, sunatnya, bawa balik pahala banyak, bukan tak ada pahala. Atas dunia rajin sembahyang. Bukan sekat hak fardu selesai, hak sunat pun buat, bulan Ramadan pun tak tinggal, ar-rawatib pun tak tinggal, duha pun tak tinggal, sembahyang malam pun ada. Mana dari sudut pahala sembahyang tu banyak dia bawa balik. Wasiyamin, demikian juga dia bawa balik pahala daripada ibadat puasa dia. Sama ada ibadat puasa yang fardunya, yang sunatnya, dia bawa balik pahala puasa yang banyak. Wa zakatin, demikian juga pahala daripada pemberian zakat, sedekah, sumbangan dan sebagainya. Ini di antara 3 ibadat utama: sembahyang, puasa, zakat ataupun sedekah. Banyak pahala, alhamdulillah. Mana atas dunia ni dia jenis orang yang beramal. Tapi Nabi kata dalam masa yang sama, wa ya'ti wa qad syatama hadha. Namun dalam masa yang sama dia juga membawa dosa yang dilakukan dengan lidah dia. Yakni dosa memaki hamun sesama manusia. Maki kawan, maki kawan ni. Bulan tak puasa lebih-lebih lagi. Bulan puasa pun lebih kurang ya. Keluar daripada masjid tak ada sampai rumah lagi tak kereta maki dah. Okey, kawan depan tu lampu hijau lambat sikit je, maki. Baru balik pada masjid sembahyang Jumaat, baru dengar khutbah perang ya. Pitang lidah tu tak boleh nak berubah juga. Ni yang Nabi kata, siapa boleh jamin kat aku, dia boleh jaga anggota yang berada di celah 2 tulang geraham dan anggota yang berada di celah 2 paha, Nabi jamin syurga. Apa dia? Lidah dan juga kemaluan. Sebab inilah 2 anggota yang banyak menghumbankan tuan dia ke dalam api neraka. Maka Nabi kata dia balik, dia bawa pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat, sedekah. Tapi dalam masa yang sama juga dia bawa dosa dengan sebab memaki hamun sesama manusia. Wa qadhafa hadha, dosa menuduh sesama manusia dengan tuduhan-tuduhan jahat. Tuduh kawan ni, tuduh kawan nu buat benda tak elok dan sebagainya sedangkan dia tak ada saksi. Tuduhan semata-mata atas dasar nafsu kerana tak suka kat kawan tu. Buat satu tuduhan untuk menjatuhkan ayat muka kawan tu, viral sana sampai tak boleh nak tepih dah. Sedangkan kawan yang terlibat tak ada langsung kaitan dengan tuduhan yang dia buat. Allah, banyak berlaku dan benda ni sangat mudah berlaku. Lebih-lebih lagi dalam dunia viral pada hari ini, tuan-tuan. Kena bertanggungjawab. Setengah orang semata-mata nak dapat view, nak bagi ramai orang tengok konten yang dia buat. Maka dia buat satu tindakan, walaupun kadang-kadang tindakan tu tak sepatutnya bercanggah dengan perintah agama pun dia buat. Kan? Hari ni macam-macam prank dan sebagainya. Tarik tudung kawan tu, bagi kawan ni rebah. Semata-mata nak bagi orang gelak. Nak bagi ada konten dalam media sosial. Nak tengok orang bagi, orang tengok view tu ramai dan sebagainya. Terpengaruh dengan apa yang dimulakan oleh orang bukan Islam. Mai anak-anak muda kita Islam pun buat juga.
Dulu ada sekali, lebih kurang dalam tahun lepas, budak Melayu, budak Islam kita pergi tarik tudung budak perempuan. Semata-mata nak bagi ada konten, benda yang langsung tak berakhlak. Kan? Lalu Nabi kata atas dunia dulu, dia balik, dosa dia maki hamun orang pun banyak, dosa dia menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang jahat pun banyak. Kadang-kadang kita tak tuduh, tapi bila orang sebut, kita pula mengiyakan tuduhan. Kita pula pergi sokong orang yang menuduh orang yang dituduh tadi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Kemudian Nabi kata, wa akala mala hadza. Dia balik juga, dia bawa dosa makan harta orang lain secara zalim. Dia ambil hak orang tanpa kebenaran. Ambil hak orang. Kadang-kadang hak tu bukan hak orang lain, hak adik-beradik. Harta pusaka. Dia sebagai abang sulung, diberi amanah untuk dia urus, tapi dia gabui kat dia semua. Dia-adik tak dapat apa. Macam-macam alasan yang diberikan semata-mata kerana nak bolot harta tadi ni. Akhirat jenuh menjawab, tuan-tuan. Semayang, bukan tak semayang. Puasa, rajin, umrah tiap-tiap tahun. Tapi mai tang harta ni dia kalah. Dan dia kalah. Celah-celah tu pula berasa nak tukar kereta baru. Celah-celah tu pula berasa nak tambah rumah sikit. Dia kelabu mata, dia tak kira hak orang, tak hak orang. Halal haram dia letak nombor 2, jadi aku boleh dapat. Ini betul tak Nabi kata? Dia bawa balik pahala banyak, semayang, puasa, zakat. Tapi dosa yang dia buat dengan orang pun banyak. Sama ada ambil tadi dengan jalan kita tipu, guna saluran mahkamah dan sebagainya, semata-mata nak dapat. Atau dengan jalan cara curi, samun, ragut, rasuah dan sebagainya, tak kira. Wa akala mala hadza. Makan harta orang lain secara batil, secara zalim, walaupun sedikit. Nabi kata walaupun nilai hanyalah sebatang kayu sugi, susah kita di akhirat. Sebatang kayu sugi ni berapa ya tuan-tuan? Tak sampai RM1. Kalau kita ambil hak orang tak sampai RM1 pun, tetap kita kena bicara di akhirat, pasal bukan hak kita. Apatah lagi kalau dalam jumlah yang begitu banyak. Susah. Itu kena tengok balik diri kita lagu mana. Maknanya hubungan dia dengan Allah cantik. Tapi dia ada masalah hubungan sesama manusia. Sedangkan kita dituntut jaga kedua-dua dia. Hubungan kita dengan Allah bagi sempurna elok. Hak Allah suruh buat, hak Allah larang tinggal. Hubungan kita sesama manusia pun kena jaga. Jangan duk ambil hak orang sewenang-wenangnya. Kalau bukan hak kita, jangan ambil walaupun sekupang. Ini dia ambil juga. Di mana pun ada orang jahat ni tuan-tuan ni. Kan? Pergi di Mekah, cara di Mekah. Kita ada ingat tak ada ke orang nak curi bank kita di Mekah? Dia curi siapa tu. Tengah duk tawaf dia curi lagi. Dia tak takut. Janji dia dapat. Saya pergi di Mesir baru ni, baru balik 2 minggu. Seorang jemaah berasa lapar tengok ubi keledek bakar depan Masjid Husain. 2 minggu dah tak makan makanan Malaysia. Bau ubi keledek bakar pula tahu mana sedap. Nak beli. Selalu mereka duk jual dalam satu ketui tu segenih, 2-3 genih lagu tu tak sampai dalam RM1. Maklum nak beli tadi tak ada duit kecil, dia ada 100 genih. 100 genih lebih kurang RM20 duit kita. Ubi itu dalam tak sampai 5 genih. Maknanya dia kena bagi balik dia ada 90 genih lebih. Dia bagi ubi seketui 2 ketui. Maklum tu bagi 100 genih, dia rate ngayak tu. Sekupang tak bagi balik. Oh, di Mesir depan Masjid Husain. Maknanya dia nak buat jahat di mana pun.
dia buat. Duk curi tabung masjid pun lagu tu. Dalam rumah Allah, dia curi, dia pecah tabung masjid. Tak ada perasaan takut apa dengan Allah. Kan? Kebaikan ada dia buat? Ada kebaikan. Bulan puasa, puasa. Semayang pun semayang, walaupun kadang-kadang tak cukup, semayang juga. Tapi kejahatan pun ada. Maknanya di sini Nabi nak abang kepada kita, orang ni orang yang hubungan dia dengan Allah cantik, tapi hubungan dia dengan manusia masalah. Lalu apa berlaku? Maka Nabi kata apa? Wa daraba hadha, ada lagi. Wa safaka dama hadha, dia juga menumpahkan darah orang, makna bunuh. Wa daraba hadha, pukul orang. Tentang dia kuat, dia ada geng pukul. Kaki-kaki pukul pun kadang-kadang semayang juga, puasa juga. Tapi dengan orang masalah. Maka Nabi kata fayu'ta hadza min hasanati. Orang yang dia buat zalim tadi akan diberikan pahala kebaikan yang dia buat. Dia semayang, dia dapat pahala. Dia ambil hak kawan tu dengan cara zalim, maka Allah ambil pahala dia beri kepada tuan harta yang dia ambil cara zalim tadi. Dia maki hamun orang, Allah ambil pahala puasa dia beri kepada orang yang dia maki. Dia pukul orang, Allah ambil pahala daripada zakat sedekah dia beri kepada orang yang dia pukul. Sedangkan hak itulah yang kita duk harap nak makan di akhirat, tiba-tiba Allah ambil habis beri pada orang yang kita buat zalim atas dunia dulu. Wa na'udzubillahi min zalik. Dahlah kita ni pahala kebajikan pun tak banyak. Akhir apa jadi? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahu. Kalaulah pahala dia dah habis, bagi kat kawan tu, bagi kat kawan ni, bagi kawan ni, habis pahala. Tapi orang yang duk tuntut tak habis lagi. Ramai lagi yang duk tuntut daripada dia, hak dia pukul, hak dia fitnah, hak dia maki. Duk tuntut, ya Allah, atas dunia dulu dia fitnah aku, atas dunia dulu dia maki aku, atas dunia dulu dia pukul aku. Pahala habis dah. Bagi kawan lain habis dah. Pasal dosa dengan orang banyak. Apa berlaku? Ukhidha min khatayahum. Diambil dosa-dosa orang yang menuntut daripada dia. Faturihat alaih. Dipikul, dicampakkan kepada dia. Summa turiha finnar. Akhirnya orang yang balik bawa pahala banyak tadi, dihumban, ditauk dalam api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ni orang muflis, kata Nabi. Dia bawa balik pahala banyak, dia ingat dia boleh makan. Tapi pahala dia habis, kena beri ke orang. Dia pula kena pikui dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dengan sebab atas dunia dulu dia zalim kepada orang lain. Itu kita kena jaga elok tuan-tuan. Dosa dengan orang ni dia rumit. Sebab tu dalam syarat-syarat taubat, kalau kita dengan Allah, dosa kita dengan Allah, kita berhenti daripada dosa tersebut, kita menyesali atas perbuatan lalu, kita berjanji tak buat lagi dah, insya-Allah Allah terima taubat kita. Tapi kalau dosa melibatkan orang, dia kena tambah lagi satu apa dia? Kalau harta, bagi balik ke dia. Kalau maruah dan sebagainya, nak kena minta maaf dengan dia. Itu dosa sama-sama manusia ni dia jadi payah. Cuma kita nak kena selesai. Kalau tidak di akhirat nanti, wa na'udzubillahi min dzalik. Inilah golongan yang Nabi kata muflis. Duk bahasa senanglah. Pak hang mati tak apa dah, dia rajin buat ibadat. Mayang pun banyak, sedekah pun banyak, umrah tiap-tiap tahun. Hak tu dari sudut pahala ibadat yang dia buat dengan Allah. Kena tengok juga dari sudut dia, hubungan dia dengan manusia lagu mana. Kalau clear elok dengan orang, alhamdulillah, insya-Allah selamat. Tapi kalau dengan orang masalah, banyak duk ambil hak orang, banyak duk tipu dia beradik, banyak duk kona tang ni, harta pusaka dan sebagainya. Semayang banyak pun kadang-kadang belum tentu dapat menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tuan-tuan, hadis ni sangat memberi kesedaran kepada kita supaya kita ni jaga makna daripada dua-dua sudut. Hubungan kita dengan Allah jaga bagi elok, hak Allah suruh kita buat, hak Allah larang kita tinggal. Hubungan kita sesama manusia jaga bagi elok. Lidah kita, kata-kata kita, perbuatan kita, tindakan kita, jangan kita buat satu benda yang menyebabkan kita akan menyesal besar di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada petang ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.